Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Malam ini saya cuba memanfaatkan waktu untuk membahaskan isu dasar dan pelaksanaan program untuk menangani masalah ataupun penularan wabak COVID-19. Jadi saya, selain daripada Dr. Azizah yang juga ada latihan perubatan tidak seperti saya, kita juga undang tokoh yang terkenal dalam bidang ini, mantan Menteri Kesihatan, sahabat kita, dan yang banyak menyuarakan isu COVID-19 ini, iaitu Dr. Zulkifli yang sudah semua kenal ya. Jadi saya tahu latar belakang dia, kena juga terangkan sedikit. Dia ini pakar racun. Jadi semasa menjadi pensyarah di Universiti Sains Malaysia itu bidang kepakaran dia. Jadi tentu lebih mahir tentang masalah ini, tetapi yang lebih penting kerana dia terlibat dalam public policy dan menerusi secara terperinci perencanaan kerajaan dan melihat beberapa kelemahan serta memberikan cadangan yang sangat baik. Saya telah meneliti rencana beliau setahun setelah COVID-19. Saya fikir sangat bermanfaat kalau kita dapat undang beliau dan beri kesempatan untuk beliau ulas. Baik, kita dah hadapi saya sebut dulu malapetaka, mungkin besar sangat bunyinya, tapi maknanya ujian COVID-19 ini sampai sudah setahun ya. Dan kita terima kasih kepada banyak kalangan, terutama Barisan Hadapan, pengorbanan mereka dan kepakaran termasuk di Kementerian Kesihatan. Ada beberapa langkah diambil oleh kerajaan juga, kita akui, tetapi ternyata setelah setahun beberapa kelemahan besar dari dasar kita tak menentu ya. Sekejap PKP, sekejap tidak, sekejap nak buka, sekejap nak tutup. Dan beberapa hari yang lalu saya juga lontarkan dia, kalau dah dikenal pasti ya, kluster kilang ya, dan asrama pekerja yang sesak itu menjadi masalah. Kita tumpu di situ ya, yang disebut itu targeted enhanced MCO. Maknanya tumpu di situ, buat ujian kesemuanya. Kalau selesai dalam tempoh 2 minggu, kilang boleh beroperasi, kerana menyekat tanpa satu dasar yang jelas akan juga menyebabkan ekonomi merosot. Kita lihat umpamanya angka UNCTAD ya, Pertubuhan Bersama Bersatu tentang kemerosotan yang dialami oleh Malaysia yang paling parah di seluruh negara ASEAN. Saya juga ingin tekankan tentang vaksin ini, itu kita serah berazizah dengan Dr. Zul ya. Tetapi vaksin ini hanya satu penyelesaian. Tetapi soal kesihatan awam itu harus kita jaga ya. Jarak ataupun pembatasan sosial, soal mask yang bisa digunakan, soal perhimpunan atau perjumpaan atau pertemuan ramai yang mungkin menyebabkan kita berdepan dengan risiko. Hal-hal ini juga akan kita dengar ulasannya. Saya mulakan dengan Dr. Wan Azizah untuk berikan pandangan dasar tentang permasalahan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah salah satu ujian besar daripada yang kita alami sekarang berskala internasional. Kalau diikuti berita-berita terkini di United Kingdom sahaja, jumlah kematian dah mencecah lebih pada 100,000 orang. Jadi ini adalah satu masalah yang runcing. Jadi negara kita ini mesti membuatkan polisi-polisi yang boleh menyekat dengan efektif ya. Tahun dulu memang saya dan Dr. Zul memang kami dalam komiti untuk jawatankuasa yang menyeluruh, menggembelingkan semua tenaga dan apa yang kita ada, kekuatan negara kita ini untuk membuatkan polisi yang insya-Allah menyekat. Ini yang penting. Sekarang ini kita tidak tahu polisinya bagaimana. Saya terima kasih kepada macam mana frontliners, semua yang bertungkus lumus
yang cuba menghadapi dan mengekang masalah COVID ini. Tetapi kenapa ia masih melebar? Kenapa ada loophole, ada yang menjadi masalah, walaupun kita lihat bahawa kerajaan setiap hari, menteri setiap hari, ketua pengarah kesihatan, setiap hari kita tengok ialah polis semualah, yang tak kahwin lah, yang tak dikahwin, tak dinikah lah, macam-macam kita lihat. Tapi keberkesanannya itu menjadi soalan. Dan kita ada masalah vaksin adalah untuk mencegah, insya-Allah. Dia ada beberapa jenis vaksin, beberapa yang boleh efektivitas dia, keberkesanan vaksin itu. Tapi ada logistiknya, nak bawa bawah berapa suhu itu adalah ialah masalah teknikal. Tetapi yang penting polisinya, itu yang saya kira kita boleh bincang yang lebih mendalam lagi, dan insya-Allah kita cuba membantu. Bukan kita nak finger pointing, tak, tetapi kita melihat kelemahan, apakah tidak boleh kita sama-sama, bukan saja ni, tetapi kita rakyat juga mesti mengambil tindakan yang membantu. Ya, kita beralih kepada pakar dia. Betul, dia orang politik, dia mantan menteri, tetapi kepakarannya itu harus diterima. Baik, sila. Terima kasih Datuk Seri Anwar. Terima kasih kerana mengundang saya, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, dan rakan-rakan yang memantau dan mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Saya mulakan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, dalam waktu dan kekangan waktu yang ada ini, saya terlalu banyak yang tak saya sebutkan, tapi mungkin saya memohon ya penonton untuk sikit mengambil kesempatan membaca penulisan saya yang sedang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ya, One Year Trials and Tribulation, ya, NP Speaks, itu kolom Malaysia Kini. Ya, ramai yang telah membuat komentar tentang tulisan saya itu. Itulah rangkuman laluan the journey of 1 year, ya, bermula daripada pertama-tama 3 warga Cina yang disahkan positif COVID pada 25 Januari, ya. Mereka datang daripada Singapura, dan ya, itu mulanya, dan it has been a very long 1 year, ya. Satu masa yang dianggap terlalu panjang, dan disebutkan baru-baru ini dengan istilah dipanggil Annus Horribilis, ya. Horribilis. Annus Horribilis, Datuk Seri, tahun yang paling jelek lah, ya. The worst year ever, ya. Kerana 3 krisis serentak, ya, kita hadapi. Rakyat terpaksa merengkok dengan 3 krisis, bermula dengan krisis, ya, COVID, yang juga itulah waktunya mereka membuat power grab, membuat rampasan kuasa, dan justru pada itu berlaku apa yang berlaku sehingga hari ini. Ekonomi negara yang semacam tidak mau pulih, ya, kerana kita belum benar-benar bersedia untuk melakukan turn around and revive and reboot the economy. Saya mulakan, Datuk Seri, atas isu ini dengan menyebutkan, ya, kita semua memahami, tetapi saya ingin memperingatkan, vaksin bukannya silver bullet. Maaf, vaksin mengikut kata WHO, saya hanya sekadar mengulangi apa yang ditekankan oleh WHO. It is not the silver bullet that will solve all problem in an instantaneous time. Bukan satu yang sifatnya itu adalah satu yang ajaib yang akan dapat mengatasi dan membendung virus SARS-CoV-2 ini, atau ada penyakitnya coronavirus infectious disease 2019 atau COVID-19 itu. Kerana kita perlu tahu, it's going to be quite a long haul. Paling tidaknya 18 bulan. Itu pun kalau kita mula, ya, kalau kita mula March kita roll out, tetapi kita kena ingat, untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai between 75 to 80% immunization of the community, ataupun 80%, ya, masyarakat dan warga kita untuk diimunisasikan,
ia akan memakan waktu paling tidak 18 months. Itu kata pakar-pakar. Congakkan saya, kurang lebih begitulah. Lalu, sementara kita menyusun semua ini, apa yang akan berlaku pada negara ini? Apa akan berlaku kepada rakyat? Life and livelihood, nyawa dan kehidupan. Ya, betul Pfizer sudah mengeluarkannya, bagian kita juga akan mengimportnya. Betul Moderna, betul AstraZeneca dan juga Sinovac, Sinopharm, Sputnik Russian dan kandidat yang lain, kandidat vaksin yang lain. Tetapi persoalannya adalah jangan kita ambil mudah. Never to let our guard down. Betul sekali. Sebab itulah puncanya. Berlaku gelombang ketiga yang sehingga hari ini kita tidak boleh semacam membendungnya. Apapun yang telah kita lakukan. Nah, semasa gelombang kedua, satu ketika dalam bulan 8, bulan 7 begitu, sangat baik. 52 angka, 1 angka beberapa hari, tak ada infeksi, tidak ada yang nobody was contracted ataupun tidak ada jangkitan. Sehingga kan ada yang mengatakan Malaysia boleh survive tanpa vaksin. Begitu sekali optimisme kita, begitu sekali keyakinan kita. Tetapi sejurus kita telah lengah, cuai dan culas. Dan ada yang menyebutkan, seperti mana yang saya tuliskan, kita terlalu awal membuat, we celebrated too early dengan izin, prematurely. Maka hari ini kita berdepan dengan tekanan kerana kita tidak menggunakan waktu-waktu lockdown itu, waktu-waktu perintah kawalan pergerakan itu dengan baik. That's where kita fail atau sorry. We should have used, orang semua tahu, lockdown is not a solution. It is about the last resort kalau kita nak ambil. Sebab kesannya terlalu berat bagi kehidupan dan juga segalanya. Ya. Tetapi bila kita dapat that respite, dapat waktu tu, kita tidak strengthen our public health tools, measures dan keupayaan capacity. Saya tidak bermaksud the hospital bed nak beli lagi ventilator. It's not that. It is the public health. Dan dikatakan umumnya negara dunia terbelah kepada yang gagal dan yang berjaya kerana bagaimana sesebuah negara ia berjaya atau gagal, it is a proxy indicator. Ia adalah pengukur keupayaan sesebuah negara. Pertamanya, the public health preparedness, kesiapsiagaan facilities kesihatan awam kita. Bersekali dengan komitmen kepimpinan yang punya fokus, punya keberanian, punya penumpuan. Ini sangat banyak distraction politik, nak rampas Sabah, nak rampas segalanya. Ya, ini semua yang telah kita gagal menggunakan waktu-waktu itu, Dato' Sri. Now we are facing it. Terus terang saya katakan, ya, saya fast forward ke depan, langsung saya banyak lagi benda yang nak saya sebut, tapi kita ke depan agak laju sikit. Bermula dengan 12 Januari baru-baru ini, Kerajaan Perikatan Nasional mengumumkan MCO, lockdown. Ya, dan dikatakan ya 4 Februari akan dibuat assessment ataupun penilaian kembali. Tidak ada angin, tidak ada ribut. Orang Melayu kata tidak boleh, tidak akan dilanjutkan. Dengan Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan membuat pernyataan itu yang sekaligus mencetuskan kekeliruan dan confuse. Orang kampung kata confuse, orang kampung. Kita terlalu keliru dan ya. Lebih lagi, kalau saya celah, pengarah itu sebut bukanlah maksud dia pendiri keputusan dia seolah-olah terpaksa menyampaikan. Dari situ lagi orang keliru. Dari situ, Dato' Sri, saya terpaksa mengakui saya mungkin ada perbezaan dengan DG, ya, tapi kita ada satu
hubungan kerja ataupun working relationship, ya, rentak kerja yang baik semasa saya di MOH, ya. Namun saya perasan buat pertama kali sebutan itu pada saya membayangkan sesuatu yang lebih mendalam atau sesuatu yang beliau kurang selesa apabila beliau menyebutkan saya hanya penyampai. Kita sudah kehilangan menterinya. Datuk Seri, saya nak sebut sikit, ya. When we were in authority, bila kita mentadbir Putrajaya, Datuk Seri, Tuan, we took charge. Betul kita ada kelemahan, tetapi the buck stop at every menteri. Saya masih ingat, Tuan, Datuk Seri, Tuan, Tuan ingat setiap pagi, kalau setiap kali kabinet dia Tuan letak je file dia akan pandang saya, minta saya beri. It is off the cuff dan tidak ada dalam agenda pun. Tapi kalau kita tanya, timbalan Perdana Menterinya ada di sini, dan timbalan Perdana Menteri jugalah yang sikit banyak membantu saya. Tapi saya akan face the cabinet, every cabinet meeting, at least half an hour, sometimes it goes beyond. Dan saya mesti bersiap sedia dengan segala jawapan. That was how the focus of leadership, the political leadership. Hari ini DG saja yang berdepan dengan press conference dan sidang-sidang akhbar. Satu yang sangat malang. Sebab tu saya hari ini bila Sencu bertanya saya kata size up to it. Menteri dan dua timbalan menteri KKM itu mesti pull up your sock. Kalau tidak, gracious exit. Allow PM8 ini cari orang yang boleh benar-benar be responsible, because the buck stop at us sebagai menteri. Okey, Datuk Seri, saya minta maaf, faktor banyak yang nak saya sebutkan. Saya pergi terus kepada apa yang berlaku sekarang ini. Apabila KPK, ya, menyebutkan bahawa tidak akan disambung PKP itu, ya, tidak akan disambung PKP itu, dan saya tidak tahu, ada yang menyebutkan dia akan berterusan dengan PKPB ataupun dipanggil CMCO ataupun conditional MCO ataupun bersyarat, ya, PKP bersyarat itu. Pokoknya, Datuk Seri, kita ingin tanya, ketika mereka buat MCO itu, apa basis sainsnya, apa rasionalnya, ya? KPK sebutkan sebab kalau kita lanjutkan juga akan meninggalkan kesan yang parah pada ekonomi. Seolah-olah sebelum pada itu tak fikir ke? Dan apa indikator, apa indices, apa matriksnya, apa ukurannya, apa measurementnya yang sebelum datangnya 4 Februari telah menyebutkan bahawa kita tidak boleh teruskan? Apakah KPK ditekan oleh menteri-menteri ini? Saya terbuka dalam hal ini. Bukan saya nak menyokong KPK ataupun sebaliknya, tetapi saya memahami where he's coming from, apa pengujahannya, sebab dia selalu menekankan persoalan measurement tertentu. Dia bercakap tentang R0, dia cakap tentang perkara-perkara numbers dan cumulative numbers, walaupun ada perkara-perkara yang saya berbeza pandangan dengan beliau atas perkara itu. Sebab kita dalam STFC punya ukuran-ukuran yang pada kami lebih pertinent, lebih accurate, seperti positivity rate, dispersion value, K value, bukan hanya R0 saja, ya, dan juga kita mahukan perkara semua itu mesti diekspres dalam case per 100,000, ya. We look at fatality, case fatality, CFR, ya, fatality rate, dan sebagainya. Tetapi pokoknya saya nampak bahawa beliau sangat tertekan, dan oleh kerana itu sekaligus kalau beliau ini simpang sikit lah, ya, kalaulah MCO tidak lagi diperlukan, maka diadakan PKP dulu untuk kononnya. Kita kena ingat, sehari MCO diumumkan, esoknya tu darurat juga diumumkan. Dan darurat diumumkan kononnya to rein in the escalating infection rate, whatever, ataupun untuk kita kekang dan kita benteras jangkit outbreak, ya, penularan itu. Jadi kalau tiba-tiba KPK, Dr. Noor Hisham menyebutkan bahawa tak perlu lanjut, maka darurat tadi macam mana? Kalau ini tak perlu, yang itu lagi tak perlu. Betul, Sri?
So jelas saya katakan dalam tweet saya, MCO untuk menghalang rakyat bergerak, EO, Emergency Ordinance, adalah untuk menghalang orang-orang politik mengambil tindakan untuk PM8 dan kerajaan itu diperiksa keabsahan majoriti mereka itu. Atau ini saya terus terang sebutkan without fear of favor, di hadapan saya bertanggungjawab di hadapan rakyat seluruhnya, bahawa inilah perasaan saya hari ini dan pada ketika ini dan saat ini. Kami dalam STFC, we go by the book, we go by the science, we go by the rational. Ya, kita bukan go saja by the book, kita menilai sentiasa. We must be agile, we must be adaptive. Kita mesti terus membuat penilaian-penilaian itu, dan kita mendengar daripada semua pakar-pakarnya. Ini antara masalah di Putrajaya. Ya, bukan saya ingat tidak semestinya KKM Putrajaya, tetapi Putrajaya itu sendiri, surat terbuka daripada 43 pakar-pakar seluruh negara, Dato' Sri, dan juga banyak pihak-pihak lain. Saya memerhatikan mereka menulis seolah-olah, Dato' Sri, we have lost control. Bukan seolah-olah pada saya, right now we have lost control. Baik, kita alih sedikit, merujuk kepada kenyataan Dr. Zul. Satu, bahawa perancangan itu nampaknya kelam kabut, tidak teratur. Kalau benar kita buat PKP, ya, kerana andaian masalah akan lebih serius. Bagaimana awal lagi sudah kita katakan tidak akan disambung, ya. Saya tidak mesti menyokong PKP itu, tidak, tapi ini mesti berdasarkan sains, berdasarkan angka dan data. Dan apa hujah darurat kerana kita nak tumpu masalah COVID. Sekarang kita kata boleh buka. Jadi ini yang menyebabkan satu kelemahan besar dalam menangani masalah ini, yang menyebabkan orang curiga, ya. Kita ambil vaksin sekarang ni, betul, kita usahakan. Jadi geyuhlah nampak kejayaan 1 juta orang, 2 juta orang, tapi kita jauh ketinggalan daripada banding dengan jiran-jiran. Adalah dia bagi alasan kononnya sebab Sinovac telah berunding dengan Indonesia awal. Menteri Luar China itu pergi ke Jakarta dan Kuala Lumpur itu selang sehari. Mengapa dia berjaya dan kita gagal? Kita tak berjaya. Ya, kerana kita tidak berkesan dalam tindakan. Kemudian soal vaksin itu ketelusannya juga dipertikai, ya. Berapa jumlahnya, berapa kosnya, siapa ejennya, berapa komisionnya, ya. Sekarang ini orang bangkitkan. Takkanlah dalam soal yang melanda rakyat, soal kesihatan awam itu pun nak dikau keuntungan lagi. Apa jenis manusia begini? Ini pun satu hal yang kebetulan dibangkitkan juga oleh ahli parlimen daripada Perikatan Nasional hari ini, ya, secara terbuka, kebetulan dari UMNO, yang membangkitkan persoalan ini yang perlu dijawab. Ya, Iza? Tak, memang begitulah, nampak gayanya bahawa apakah polisi-polisi ini adalah hanya political. Itu yang menjadi satu masalah untuk kita. Sebab benda ini adalah antara nyawa dan hidup mati. Jangan mempermainkan kerana nak pegang pada kuasa, jadi begini, menggadaikan nasib rakyat. Itu saya terasa sangatlah. Saya tidak mahu jadi politikal, tapi saya mahu kerajaan sesiapa yang bertanggungjawab, amanah yang dipegang, itu mestilah dilaksanakan. Dato' Sri, saya kembali menyambung. Kalau betul-betul lah nak diangkat MCO, justru kerana perhitungan ekonomi dan kesan parah kepada enterprises, perniagaan kita, hilang kerja, gaji tak ada, ya, dan Tuan lebih faham bagaimana mental health challenges-nya, domestic violence-nya, ya, dan suicide-nya, cerainya dan sebagainya. Terus saya nak sebut sikit lagi. Kalau memandang kepada hanya whether it's MCO, CMCO, pada saya itu sudah boleh kita faham. Persoalan besarnya adalah di samping membuat pengumuman yang masalah yang saya sebut dalam artikel saya, tulisan saya, yang minta maaf lah,
the strategic communication, penerangan yang diberikan pada menteri ini memang confuse masyarakat, confuse lah. Kalau yang bandar pun confuse, betul lagi yang di kampung. Kadang-kali SOP bertukar waktu, ya. Dalam rumah kita boleh 4 orang, keluarga 5-6 orang, masuk dalam kereta, the same people, same keluarga, anak, isteri, hanya boleh 2. Apa sainsnya? Oh, virus itu faham agaknya dalam rumah dan di luar. Satu masa dulu, kena pada pukul 8, seolah-olah 8.01 malam, virus akan menyerang. Ke macam mana? Jadi banyak perkara-perkara yang tidak ada sainsnya, Dato' Sri. Nah, saya nak kembali kepada persoalan ini. Di sini yang itu boleh saya celah. Dia tidak ada sains, dia tidak runding. Itu je malangnya. Pandangan Academy of Medicine. Itu kita bawa dalam parlimen setahun yang lalu. Ya, hampir. Bawalah, panggillah pakar-pakar ini bagi pandangan. Keputusan akhir, keputusan kerajaan. Ya. MCO begitu juga. Syarikat-syarikat dan kilang-kilang begitu juga. Mana yang boleh buka, mana boleh beri ruang, gerai bagaimana boleh buka. Ini tutup semuanya. Jadi orang kelaparan. Jadi kita kena imbangi di antara nyawa kesihatan dan mati kerana sakit atau mati kerana kebuluran. Jadi kita kena imbangi. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Panggillah semua kalangan, bincang dengan teliti, kemudian buat keputusan. Ya. Ini yang Dr. Zul sebut itu. Kita bawa di parlimen berulang kali, saya dan Dr. Zul dengan hujah yang lebih terperinci, mengapa tidak diundang pakar-pakar lain. Itu sangat malang. Dari segi perubatan, dari segi ekonomi, dari segi SMEs untuk memberikan hujah untuk menangani dan menyelesaikan. Saya sambung, Dato' Sri. Kita sebut, Dr. Lee Boon Chye sendiri sebut Antara Timbalan Menteri Kesihatan, dan saya berulang kali dengan juga STFC, kunci daripada kesemua ini, sebab dia begini dalam sefarnya Dato' Sri, kalau kita mau bendung penularan gelombang ketiga ini, ujian kita itu dan pengesanannya, isolasi, kuarantinnya, treatment mesti lebih pantas daripada the speed ataupun pantasnya perebakan dan penularan, spread of virus ini dalam community. Itu je. Selagi you always mengambil pendekatan catch up, saya tak cukup. Dia mesti melangkaui. Sebab itu dalam persoalan ini WHO menyebutkan positivity rate itu penting. Tapi kadang-kali kita tak dengar sangat disebut oleh KPK. Minta maaf lah. Positive rate ni apa? Kadar positif. Kalau contohnya kami dalam STFC, kalau di mana pun di Selangor, katalah sebut di daerah Kelang, kita buat sama atau Shah Alam ataupun di Bayu Perdana Kelang ya contohnya. Bila kita sudah ada, kita guna big data analytics, kita guna AI, kita guna cara kita untuk kita tidak pergi begitu saja, bukan not blindfolded, bukan, kita ada kita punya dasar-dasar, kita punya perhitungan kita. Bila kita turun, andainya kalau kita lakukan 1000 ujian, terus 50 case positif, itu ngam-ngam je 5%. WHO kata ujian positivity rate atau kadar positif itu mesti kurang daripada 5%, maaf. Kalau kita buat 1,200 yang positif, Dato' Sri, itu is 20% positivity rate atau positif, kadar positif. Bermaksud apa, Dato' Sri? Virus itu sedang berkeliaran dalam komuniti kita. Bermakna apa? Kalaulah hari ini, satu masa dahulu, sekarang hari ini tidak 3,000 lebih, satu masa 4,000 case positif. Dato' Sri, congak-congak on the back of the envelope calculation. Kalau at 5% you must be reduced, rendah daripada 5%, berapa ujian yang kita perlu buat, Dato' Sri? Paling tidak 200,000. Kami kerap menyebutkan, we cannot rely on RT, reverse transcriptase, PCR. Kita telah menggesa supaya penggunaan rapid test kit antigen digunakan. Hari ini alhamdulillah akhirnya and finally, sebabnya Dato' Sri, to conduct 200 ujian sehari, that is a huge cost. Cost ni terlalu tinggi, dan which is sometimes 3 or 4 times more than RTK. Jadi itu satu yang kami tekankan. These are the public health tools, Dato' Sri. Kedua, contact tracing.
contact tracing kita masih guna manual, staff nurse fikir di pejabat kesihatan daerah call hanya guna 4% of the MySejahtera, minta maaf lah kalau mungkin lebih sikit. Yang tu selangkah kami tu 1 month earlier dan MySejahtera selangkah kita guna, jadi kita leverage on ni, kita guna teknologi. Itu dua ringkasnya saya nak katakan. Yang kita kata kena tambah frontliners inilah kuncinya Dr. Because you tak boleh lawan the rate of transmission, kadar transmisi virus itu, sebab you terhalang dengan semua ini. Contact tracing you terhalang, jauh lagi diagnosis and treatment, enforcement, nak quarantine siapa nak. So we need at least 5 times the number of the one should know as a medical, professional. Yang this is what we are calling for. Yang banyak duit itu untuk peruntukan itu, kita kata jangan guna frontliners ni, saya minta maaf lah sebut malam ni, as that gown yang you pakai buang saja, especially those yang di contract workers tu. Fikirkan bagaimana untuk mereka tu disrupt dalam our service. This is the best time, because this is the public health responses and measures yang kita guna, yang kita kena ambil. So going beyond hospital dan ventilator je, kita perlukan ini. Only through this, Dr. Sri, Taiwan, Vietnam, all the better performing countries, dia orang punya public health preparedness tu, Dr. Sri, adalah sangat hebat, dipuji oleh WHO. Ya, kita ada upaya itu, tetapi kita tidak lakukan dan kita tidak gunakan, dan kita tidak mobilisasikan, kita tidak gerakkan semuanya seluruhnya. Ya, jadi oleh kerana itu, we are always playing a catch up with the virus. So this is sangat malang. Kita kata ada kekangan kewangan, padahal Dewan boleh bina. Dewan boleh bina, Ekon boleh buat. Politik beratus juta. Tak maaf lah, terpaksa sebut juga. Bagi rumusan tadi. Kita dah sampai ke masa. Okey, saya rasa sikit, sorry Dr. Sikit sebelum tu, STFC, saya mesti menyebut perkara ni. Kita ada program-program yang untuk menambah baik. We have POISE. Let me just take the opportunity menyebutkan prevention and early detection of ignition site. Okey, dalam bahasa Melayunya pencegahan penularan di tempat-tempat, contohnya yang paling itu tempat-tempat kerja, factories, industries, juga macam penjara dan sebagainya. Kita ada program itu, dan kita tidak buat reaktif, kita buat proaktif. Kita ada satu program tripartite, tiga segi, kerajaan negeri, stakeholder majikan dan NGO kita libatkan. Kita ada program POISE ini, dan kita berikan kepada MOH. POISE is preventing and early detection of outbreak. Tempat-tempat yang dulunya kita tahu bagaimana tempat-tempat saya sebut, we now go in preemptive, proaktif, belum berlaku. So this is what we should do. Cadangan yang spesifik. Ya, we have got specific cadangan. Sebab tu saya terpaksa sebut as an example saja, bisa yang lain. Terima kasih. Memang itu adalah penting sekali kerana ini prevention. Prevention. Dan kita memang Exactly. Dan dia kata cluster, ada cluster sini. Kalau bagaimana kita nak menangani cluster itu? Itu kalau prevention, you tengok macam mana possibility of the outbreak is there. So you pergi sana and then try to bendungkan. Yeah. This is so important. So then if you prevent it, then the other consequences tu, yang rantaian yang akan berlaku lepas itu boleh dikurangkan. Baik, jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya fikir berbeza daripada penjelasan umum yang kita dengar hari ini, pakar telah menjurus kepada yang lebih spesifik, lebih mendalam, mohon kesabaran saudara mendengar, supaya ini bukan hanya kita gunakan untuk melempar kritikan, tapi ada cadangan yang spesifik yang tidak didengar dan tidak dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi kita mohon supaya masalah kesihatan awam, masalah kehidupan rakyat mesti diutamakan, dan bukan saja untuk kepentingan kedudukan beberapa orang.
Jadi mudah-mudahan kita beroleh sedikit manfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Amin. memberikan restu dan memelihara kita dan daripada ujian sama ada kesihatan ataupun kehidupan layak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.